Maju sikit bang. Alright. Sekejap sabar Sabar Bonggol. Kita gantung RPM, kita atur aircon. Okay, cukup. Dia tak ada. Kecup perut ke? Dia tak adalah sehebat DSG kan. Dia banyak spin, tapi itulah dia Type R. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, kita tak cerita pasal kereta ni, tapi kita nak cerita pasal MyChill punya sejarah dia dengan simulator racing. Mesti korang pun tak pernah dengar kan kat mana-mana. Betul? Okay, so jom kita tengok video ni. Jom. MyChill dengan simulator racing. Alright, thank you GK. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Saya Muhammad Hafiz bin Kamaruddin ataupun lebih dikenali sebagai MyChill Hafiz. Saya seorang pelumba di MSF Racing dan juga Sim Racing. Background saya seorang bekas jurutera di beberapa syarikat. Selepas tu sebabkan minat dengan racing ni, saya berhenti. Walaupun dapat tentangan sedikit pada permulaan daripada pihak keluarga, tetapi saya berjaya yakinkan diorang yang saya boleh pergi jauh dengan racing ni. Saya bermula dengan kereta kecil je, kereta kancil. Sebab tu dapat nama MyChill ni. Sebab apa dapat nama MyChill ni? Saya orang pertama yang memasukkan enjin Myvi ke dalam kancil. So Myvi kancil, so MyChill. Jadi itulah dapat nama tu. Tapi nama dalam forum sebenarnya, tapi lekat sampai sekarang. Dan macam mana karier motorsport tu bermula pada tahun 2011. Waktu tu zaman permulaan MSF. Pada waktu tu SNF Racing. Kawan-kawan dah start racing, tapi waktu tu saya baru mula kerja. Saya kerja di Felda Global Ventures dulu. Tak dapat nak join. Saya dapat join sebagai kru saja. Setahun lepas tu, bila event-event grassroots dah mula, saya dapat join Time Attack dekat Melaka, dekat Elite, dekat Kampung Gajah kan. So saya mula dengan kereta kancil. Kalau sekejap lagi boleh tengok kereta kancil tu. Sekarang dah standard lah, dah tak ada racing look lagi dah. Dan mula tahun 2015 start masuk SNF. The last SNF waktu tu, selepas tu ditukar kepada MSF, Malaysia Speed Festival. Waktu tu memang pakai duit sendiri dan banyak kawan-kawan yang support juga waktu tu. Kira sponsor sikit-sikit kan. Ada kawan yang memang support, sanggup daripada Shah Alam pergi ke Kampung Gajah, Shah Alam pergi ke Melaka, support turun tolong jadi kru waktu tu. Sampailah MSF dah besar, kancil ni ada kategori special dia, Special K, dan saya dapat champion pada 2016 dan 2017. Pada 2018 saya tukar, upgrade pergi ke Kelisa. Waktu tu championship tak dapat sebab hanya join 4 daripada 6 race. Dapat nombor 4 waktu tu, 4 ke 5 macam tu. Tapi Alhamdulillah 2019 pertama kali mendapat sponsor besar dan tu mengubah perjalanan saya lah. Saya mendapat tajaan daripada Todak dan waktu tu menubuhkan Todak Racing. Waktu tu 2019 Alhamdulillah kami pun dapat menjuarai kategori Super 1500 tahun kedua menyertai. So tahun tu memang dapat join habislah 6 round tu. 3 kali menang podium nombor 1, 3 kali nombor 2 atau nombor 3 macam tu. So overall dapat kat kami lah. 2019 adalah tahun yang sangat bermakna
Saya pun dapat join MCS dan dapat podium juga. Dapat bawa kereta Jazz dan juga FD2R. Itulah tahun yang sangat gemilang sebelum jadinya tahun 2020 yang agak malap untuk industri otomotif, industri sukan pemotoran negara ni disebabkan COVID. Permulaan COVID 2020 bulan 3 kalau tak salah bulan 3, racing dibatalkan sehari sebelum hari perlumbaan. Memang waktu tu semua tercengang, kereta dah prepare, duit dah keluar, hard time, bad time waktu tu untuk kita semua. 2 minggu lepas dilaksanakan PKP yang pertama, memang blur. Sebab kat rumah tak ada game, tak ada PC. Terus order PC waktu tu sebab ada kawan-kawan yang main simulator waktu tu. Tengok macam best pula main simulator kan. So kita try lah dulu dengan basic simulator. Pinjam dekat bos, cakap dengan bos, Cik Lan Todak, Balan, simulator yang tak guna tu boleh lah bagi Michael pakai kan, sebab apa dah berabuk kan. So okay, pergi ambil simulator tu, vacuum, bersihkan semua, try main. Okay, try main game, banyak game lah kita main, rally, iRacing. Tapi iRacing ni mula tak boleh nak adapt sebab dia sangat real dan first time bawa rear wheel drive. So lepas seminggu main iRacing, saya delete game tu sebab tak boleh nak adapt. Tapi bila kita join group SRE dalam group WhatsApp tu, dia encourage kita, tunjuk kita, bagi tahu kita macam mana kita nak adapt sim racing ni. Lepas tu barulah okey, dapat tune, boleh bawa kereta, boleh bersaing dengan orang sikit walaupun tak duduk kelompok depan, duduk belakang, boleh maintain, tak accident, tak terciduk. Waktu tu dah datang mula minat. Lepas tu kawan-kawan mula upgrade simulator diorang. Pergi ke triple screen, pergi ke pedal yang load cell, pergi ke steering direct drive. Jadi kita tak nak ketinggalan dengan kemajuan tu. Kita pun dapat dana untuk upgrade. Okay, ni adalah simulator daripada Todak, gunakan untuk mengekalkan momentum racing tu sebenarnya. Sebab bila PKP kita dapat nak racing secara fizikal, real. Jadi simulator adalah alternatif dia, pengganti dia. Benda tu mula-mula Michael tak percaya sebab ini game ni kot kan. Permulaan kalau orang dengar, orang tengok ini game, takkan sama dengan kereta betul. Tapi lepas beberapa ketika praktis dengan benda ni, bila comeback balik racing bulan 8 2020, Merdeka Race MSM waktu tu, Michael rasa banyak improvement yang Michael buat dan yang Michael dapat dengan simulator ni. Sebab bila dalam simulator kita dapat try teknik tu banyak kali, so cost kita kurang kat situ. Macam kita test dekat track, mungkin sejam cost track 300. Lepas tu kos kereta, tayar, apa semua boleh sampai 2-3 ribu lah untuk sejam 2 jam tu. Tapi dengan simulator kita boleh test sebanyak kali mana kita nak, sampai kita dapat teknik yang betul. Maknanya teknik braking yang betul, throttle, angle, steering, macam mana nak anglekan. So dia sangat membantu. Dan dalam masa sama kita boleh try drive dekat track yang tak available, yang mungkin kita tak dapat pergi pun dalam hidup kita ni dekat simulator. Macam kebanyakan racer-racer tempatan kan, kita tahu Sepang je. Dengan simulator ni kita boleh pergi ke Spa, pergi ke Tsukuba. Kita boleh feel lah track tu macam mana kan. Untuk hala tuju sim racing ni pada masa akan datang lah kan, kalau kita tengok dengan COVID ni sekarang ni, dengan apa yang terjadi sekarang ni, sim racing ni adalah future. Maknanya apa yang berlaku sekarang ni
pada masa akan datang akan lebih maju lagi. Jadi macam apa yang Adrenaline Impact dengan Gali Creator dengan SOX buat sekarang ni adalah sangat baik sebab memperkenalkan sim racing ni kepada seluruh Malaysia dan seluruh dunia kalau orang dekat mereka tengok ke kan. Jadi ia adalah future, sebab tu kita nampak kenapa ada sponsor yang nak masuk untuk menaja sim racing punya game ni. Maknanya dia nampak benda tu satu hari nanti akan bagi return balik dekat mereka. Untuk sesiapa yang berminat untuk menjadi pelumba, pelumba betul anda pun sebenarnya boleh start dengan sim racing ni, sebab dengan sim racing ni dapat belajar banyak teknik yang betul sebelum anda pergi ke dunia yang sebenar. Maknanya anda boleh shortcut banyak masa tu, boleh kata berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun juga lah boleh shortcut. Sebabnya boleh tahu macam mana nak drive, macam mana nak brake. Cumanya bila kita beralih kepada kereta yang betul tu nanti, anda perlu menyesuaikan dengan rasa takut, fear tu. Dekat sim racing ni mungkin fear tu tak ada, tak rasa G-force. Tapi dekat kereta betul, anda dah tahu macam mana nak pusing steering, macam mana nak tekan brake, macam mana nak tekan throttle. Jadi dia akan mengambil masa yang lebih cepat sikit berbanding kalau kita betul-betul kita start daripada kereta yang betul. Benda ni bukan cakap kosong. Kita dah tengok beberapa racer yang memang lahir daripada sim racing, bila jump kepada kereta yang betul, dia boleh drive. Cumanya macam mana cepat dia boleh adapt dengan fear, dengan kelajuan, dengan G-force semua tu, itu je lah yang membezakan antara racer A dengan racer B. Jadi harapan saya, sim racing adalah satu benda yang perlu kepada racer-racer yang nak improve driving diorang untuk masa sekarang. Kita jangan compare dengan racer-racer lama, sebab diorang memang belajar daripada experience bertahun-tahun. Tapi untuk kita sebagai orang yang baru, setahun jagung, kalau benda ni boleh membantu, why not kita try, right?